الله على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لا يزال الدين والدنيا قائمان ما دامت أربعة وما دام الأغنياء لا يبخلون بما خولوا وما دام العلماء يعملون بما علموا وما دام الجهلاء لا يستكبرون عما لا يعلمون وما دام الفقراء لا يبيع دينهم بالدنياهم. Pertama sekali kita merafakkan syukur kepada Allah pada tengah hari ini kita diberi kesempatan untuk berada sejenak dan mengadakan sedikit tazkirah dan sebagai satu nasihat bersama sebelum daripada kita menunaikan solat Jumaat. Sebentar tadi saya bacakan dan bawakan satu ucapan dan peringatan daripada seorang sahabat Nabi yang tidak asing lagi, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib, di mana beliau berkata, sentiasalah agama dan dunia itu berdiri tegak, megah dan bangganya selama mana ada 4 perkara. Yang pertama ialah selama mana masih ada orang-orang yang kaya dan berharta yang tidak bakhil dengan harta yang direzekikan oleh Allah kepada mereka. Yang kedua, selama mana masih ada para alim ulama yang beramal dengan ilmu yang mereka ada. Yang ketiga ialah selama mana masih ada orang-orang yang jahil yang tidak sombong dengan kejahilan mereka. Dan yang keempat ialah selama mana masih ada orang-orang fakir dan orang awam yang tidak menjual agama mereka dengan dunia mereka. Ini merupakan pesanan peringatan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga merupakan sepupu dan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda beliau berkata, dunia umat Islam dan agama ini akan dapat dilihat megah dan berjaya, nampak hebat apabila mana masih ada 4 perkara. Yang pertama ialah sekiranya umat ini masih memiliki penganut-penganutnya dan orang-orang yang mengikuti Islam itu, orang-orang kaya yang tidak bakhil dengan kekayaan dan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Ini kerana Islam dibantu dan diperkuatkan dengan dunia. Sebab itu dalam Islam, dunia adalah untuk menjadi tunjang kepada agama. Pepatah Arab berkata, ad-din ad-dunya kal bahar, ad-din kas safinah. Dunia itu bagaikan lautan dan agama itu bagaikan perahu dan kapalnya, di mana kapal tidak akan dapat berlayar dengan lancar dan licin jika tidak diletakkan di atas permukaan lautan. Begitulah dengan agama.
Agama tidak akan dapat bergerak dengan baik tanpa adanya pertolongan dan bantuan daripada dunia. Kerana itu sikap Islam terhadap dunia jelas, di mana Islam tidak melarang kita daripada mencari dan berurus dalam urusan dunia, asalkan dunia tadi dipergunakan untuk membangun dan memajukan Islam. Sebab itu Islam mengajar kita supaya mencari dunia. Dalilnya Islam suruh kita cari dunia bila mana turun beberapa ayat yang difirmankan oleh Allah tentang kelebihan infak. Banyak ayat Al-Quran kita akan temui. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ayat-ayat yang menceritakan kelebihan infak. Bila Allah Ta'ala menceritakan kelebihan infak, bermakna Allah Ta'ala suruh kita infak. Bila Allah Ta'ala suruh kita infak, bermakna Allah mahu kita ada harta. Dan bila Allah Ta'ala mahu kita ada harta, artinya Allah Ta'ala menggalakkan kita mencarinya. Ini sikap Islam. Sebab itu kita tidak dilarang, bahkan disuruh mencari dunia dan harta dalam rangka yang halal dan tidak lupa kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak cari dunia siang malam pagi petang, itu kita punya pasal. Bangun pagi 7.30 datang pejabat, balik pukul 4 petang, pukul 5 bawa lori pergi pasar tani pula, habis pukul 7, pukul 8 pergi pasar malam, niaga lagi, pukul 10 balik, pukul 11 sahur, baju jaga jadi jaga pula sampai pagi esok. Islam tak larang, asalkan kita jangan meninggalkan urusan dunia akhirat. Asalkan jangan dunia itu menjadi hijab antara kita dengan Allah. Dunia jangan jadi penghalang antara kita dengan akhirat. Jadi Islam suruh cari dunia dan bantu agama. Infak ni besar pahala dia. Di antara yang Allah Ta'ala kasih, yang disebut oleh Nabi SAW, golongan yang berada di bawah bayangan aras Allah pada hari kiamat, ialah orang yang bersedekah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana sedekah itu menunjukkan yakin kepada Allah. Betul banyak hadis yang Allah Ta'ala sebut, yang Nabi sebut, Allah benci kepada orang-orang yang bakhil. Kerana kebakhilan bermakna tidak yakin kepada Allah dan tidak sedar bahawa rezeki yang diperolehinya itu daripada Allah Ta'ala. Baik itu dia bakhil. Kalau dia tahu daripada Allah, dia tidak bakhil. Kalau dia yakin Allah akan ganti, bahkan gandakan amalan sedekah, maka dia tidak akan bakhil. Sebab itu Islam mengajar kita bersedekah, membantu agama Allah. Dan sedekah ini kita mula belajar dengan kecil-kecilan, jangan besar terus. Baru nak mula belajar sedekah, sedekah terus 10,000. Islam tak galak begitu. Kerana lepas tu kita akan termenung 2 minggu. Islam ajar kita mula dengan kecil-kecilan. Sedekah tabung hari Jumaat masjid, bersedekah untuk tabung surau. Mula dengan tabung tandas dulu. Kan kita singgah di surau, di masjid tepi jalan, nak buang air, dia ada tabung dekat dengan tandas. Sila menderma kepada tabung ini untuk memastikan tandas ini bersih. 50 sen. Kita mula dengan 50 sen, mula dengan RM1. Tapi kadang-kadang ada orang 10 sen pun tak isi. Buang air banyak, tapi sedekah tak isi. Maknanya Islam mengajar kita bersedekah tanda yakin kepada Allah. Sedekah itu benih kepada rezeki yang akan ditumbuhkan oleh Allah. Itu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah menghilangkan
kesusahan hidup. Banyak dalam hadis-hadis Nabi. Sehingga ulama dia susun buku dahsyatnya bersedekah. Nak tunjuk bagaimana orang-orang yang bersedekah diberikan ketenangan dan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia umat Islam ini memerlukan para dermawan umat Islam bagi membantu agama Allah taala. Bantulah apa yang kita boleh buat. Ada sikit harta kita sedekah sikit. Ada orang nak buat surau, kita beri buat surau. Bangunkan agama Allah dengan harta yang kita ada, kerana Allah beri kita peluang bila ada harta untuk menggunakan harta itu membeli surga Allah. Ini perkara yang pertama yang disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang kedua disebut oleh Sayyidina Ali, wa ma damal ulama ya'maluna bima alimu. Islam ini akan dilihat hebat, dunia Islam akan dilihat hebat, agama akan berdiri megah apabila masih ada orang-orang alim yang beramal dengan ilmu mereka. Mana Islam ini jadi hebat bila ada ulama yang beramal dengan ilmu. Kalau ada ulama yang tidak beramal dengan ilmu, ulama itulah yang meruntuhkan agama. Sebab itu tujuan kita cari ilmu ada 3 perkara yang besar yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tujuan cari ilmu sama ada di surau, di masjid, di kolej, universiti, pusat pengajian agama. Tujuannya ada 3 perkara yang besar. Yang pertama, kerana kita mahu dengan ilmu itu lebih mengenali Allah Ta'ala. Ini tujuan ilmu. Ilmu ni tujuan dia nak kenal Allah. Kalau orang cari ilmu makin tak kenal Allah, itu ilmu tidak ada barakah. Makin tak kenal Allah. Ilmu banyak, kitab penuh almari kat rumah, 5 kontainer, tapi tidak tahu takut kepada Allah Ta'ala, maka itu bukan alim ulama. Alim ulama yang mencari ilmu, pertama nak kenal Allah, makin yakin, makin takut, makin bertakwa kepada Allah. Yang kedua ialah untuk membaikkan amal ibadah dan taatnya kepada Allah. Tujuan kita cari ilmu kerana nak semakin baik amal ibadah. Dulu belum pada belajar tak betul solat, tapi lepas belajar jadi betul. Itu tujuan. Dulu belum daripada belajar puasa tak pandai, cuma lapar dahaga. Tapi bila belajar kita tahu apa makna roh berpuasa, makin pandai, ibadah makin cantik. Ketiga, tujuan kita cari ilmu ialah untuk membela agama Allah. Tujuannya kerana nak jadi pembela agama Allah dengan ilmu kita. Ada orang caci Islam, kita boleh jawab. Ada orang tolak hadis, kita boleh pertahankan Nabi SAW. Ada orang caci syariat Allah, kita boleh bahas. Ini tujuan cari ilmu. Artinya kita diminta mencari dan beramal dengan ilmu. Selama mana masih ada ulama yang beramal dengan ilmu, selagi itulah agama ini akan kelihatan hebat. Hebat Islam ini kerana ada ulama yang beramal dengan ilmu. Ulama yang beramal dengan ilmu bukan sahaja beramal dengan ibadah, tapi ulama yang mempertahankan ilmu di tengah-tengah masyarakat. Ini ulama pertahankan ilmu agama Allah. Sebab itu ulama ni disambung lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah wafat, tak ada nabi. Maka siapa yang menyambung tugas nabi-nabi dan rasul ialah alim ulama. Mereka yang sambung lidah Rasulullah, yang haram diharamkan, yang halal dihalalkan. Bukan ulama yang menyembunyikan agama, itu meruntuhkan agama. Yang haram dikata makruh saja, itu meruntuhkan agama.
Bila nak mengajar, pesan jangan tanya soalan sensitif, sebab saya nak jaga periuk nasi. Ini kita tak nak ulama begitu. Umat nak faham agama tak boleh. Tanya soalan dia tak jawab, no comment saja. Bila umat akan faham agama? Iza sakatal alim wal jahilu yajhal mata fatabayyanul haq. Bila mana orang alim berdiam diri dan orang jahil terus dengan kejahilannya, bila kebenaran akan dikenali oleh manusia. Bila orang nak tahu kebenaran Islam? Nak agak kau orang jahil, dia tak belajar agama. Nak agak kau orang alim berdiam diri, bila Islam akan dikenali? Maka dengan sebab itu, alim ulama dia kena beramal dengan ilmunya. Beritahu perkara yang sebenar. Yang dia ilmu banyak, dia mesti menyampaikan ilmu yang cara banyak. Siapa saja ada ilmu, tolong sampaikan ilmu. Kerana itulah menjadi nur kepada agama. Makin banyak program nasihat, makin jelas cantiknya agama ini. Ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Makin banyak program nasihat, makin jelas kesempurnaan dan cahaya agama itu di tengah masyarakat. Jadi masing-masing kena sampaikan ilmu. Walaupun kita tak belajar secara formal pengajian agama, tapi kalau kita faham hasil daripada belajar di surau, di masjid, kita faham agama, kita kena sampaikan agama itu kepada orang lain. Sampai. Ni ada setengah ustaz mengajar pun malas. Ada ustaz dah tapi malas. Dia kata saya dah ada kerja, tak perlulah kuliah maghrib, tak perlu, saya dah ada kerjaya. Mengajar ilmu agama bukan soal cari makan, tapi soal tanggungjawab di hadapan Allah. Ini perkara besar. Ada setengah tu dia kata saya dah mengajar tapi orang tak ramai. Ustaz lemah semangat dia bagi tu. Dia kata saya dah pergi, dulu ada 50 orang, pergi kali kedua tinggal 30. Sabarlah wahai ustaz dan para da'i menyampaikan agama. Belum masyarakat faham manisnya ilmu, mereka tidak akan datang. Tapi bila mereka tahu manisnya ilmu, mereka menunggu kalam-kalam para hukama dan ulama. Ditunggu. Kita pergi tengok tak ramai, mengajar lagi, lama-lama ramai insya-Allah. Bukan senang nak ubah menu masyarakat, menu kehidupan dia. Biasa lepas maghrib duduk depan TV, nak ubah jadi lepas maghrib duduk depan ulama. Senang punya kerja. Dia biasa lepas maghrib duduk depan TV. Waktu berita Cina dia tengok lagi. Kita nak ubah daripada duduk depan TV, nak suruh duduk depan ulama. Bukan senang. Dia bukan baru tu duduk depan TV, tu bukan baru. 43 tahun dah. Kita nak tarik supaya datang kepada ulama senang. Payah. Maka ulama kena sabar, berusaha malam berdoa kepada Allah agar dibukakan hati ummah kembali kepada Islam. Dan biasa siang harinya berdakwah kepada mereka, ajak balik kepada agama Allah. Ini kerja para alim ulama. Bukan saja menegur masyarakat. Alim ulama ni kerja dia amar ma'ruf nahi munkar, tak kira siapa. Sebab tu kata Ibnu Al-Aswad, laisa syai'un a'azzu minal ilm. Al-hukama al-muluku hukamu 'alan nas wal ulama'u hukamu 'alal muluk. Tidak ada satu benda yang lebih mulia daripada ilmu. Kerana apa? Kerana para pemerintah menghukum rakyat, dan ada pun ulama menegur dan menghukum pemerintah. Ini kehebatan ulama. Bukan orang kampung salah saja kita tegur, siapa saja. Kerana kebenaran itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kebenaran. Nak ubah masyarakat duduk depan ilmu memang payah. Kita nak ubah menu makan payah. Menu makan. Ada seorang sahabat saya dulu, dia belajar di Lucknow, India. Asal pada Terengganu, pergi belajar di India.
Dia kata minggu pertama tak boleh nak sarapan. Minggu pertama. Dan dia biasa bangun pagi nasi kerabu, nasi dagang, nasi belauk, nasi putih, gulai singgang, ikan air, ikan tongkol tu. Pergi ke Uttar, pergi ke Lucknow, bangun pagi roti puri dengan susu masak. Boleh makan tu. Seminggu tak makan. Duduk minggu kedua kata dia bolehlah tahan kira, jilat-jilat lebih kurang. Masuk bulan pertama boleh makan, berasa sedap sikit. Baru nak berasa sedap, satu hari pergi ke restoran, tengah-tengah makan rasa nak buang air, pergi ke toilet. Tanya mana toilet? Toilet tu kat dapur. Dia pergi ke dapur. Dalam perjalanan nak ke dapur, ke toilet, ada satu meja besar dekat dengan dapur. Meja daripada simik, 3 orang duduk atas meja, uli tepung dengan kaki. Mula-mula berasa nak lalu dah roti, jadi tak lalu semula. Tapi lama-lama okey, kata dia duduk setahun boleh makan. Walaupun tahu uli dengan kaki boleh makan, asalkan tak jumpa bulu betis dalam tu. Duduk tak lama dia pun balik ke Terengganu semula, bercuti balik Terengganu. Hari pertama balik kampung tak boleh sarapan. Tak lalu dah, nasi dagang tak lalu, nasi lemak, nasi kerabu, nasi minyak tak lalu. Akhir sekali kena cari roti. Pergi cari kedai roti, roti tempayan dekat dengan kedai bulu. Terengganu. Makan order roti tempayan, makan-makan tak sedap. Dia pun panggil toke Malaysia. Ini toke tepung ni uli dengan kaki ke dengan tangan? Kata dia toke dengan tangan lancik. Oh, dia kata padan lah, tak berapa sedap. Ini menu makan masa 2 tahun baru berubah. Ini menu kehidupan kita. Boleh ubah mudah ke? Dah hafal dah skrip drama, nak suruh duduk depan ulama hafal hadis senang. Oh, payah. Hafal lirik senang, hafal hadis payah. Jadi kita kena alim ulama, kena rajin menyampaikan ilmu dan untuk menegur segala kemungkaran yang berlaku. Ini alim ulama. Bukan alim ulama beramal tu, mana alim ulama yang duk wirid banyak. Lepas wirid di rumah, wirid di kedai, wirid di masjid, lepas masjid wirid dalam gua. Bukan itu makna beramal. Oh, hebatlah ulama tu. Dah 3 bulan tak balik duduk dalam gua. Itu bukan ulama, itu bukan wali. Itu dipanggil wali kelawar yang tu, yang tak balik-balik. Kita mahu ulama terjun di tengah masyarakat, memberikan bimbingan, didikan, asuhan, teguran dan nasihat kepada masyarakat. Itu peranan ulama. Baca khutbah Nabi merah muka. Ulama kita sekarang pucat muka baca khutbah. Lalu kita kena lahirkan ulama-ulama yang beramal dengan ilmu mereka. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, Islam ini akan kelihatan hebat dan dunia umat Islam hebat. Wa ma damal juhala la yastakbiruna amma la ya'lamun. Selama mana orang-orang jahil tidak merasa sombong dengan kejahilan mereka, maknanya mereka akan mencari ilmu. Dia ada orang jahil, dia sombong kejahilan dia. Orang ajak belajar, tak nak belajar. Ajak mengaji, tak nak mengaji. Ajak belajar tentang agama, tak mahu, kerana sombong. Selama mana ada orang awam yang jahil yang nak belajar ilmu agama, Islam akan kelihatan hebat. Tengok hari ni kita lihat majlis program ilmu, ramai orang. Ini kehebatan Islam. Dulu ada setengah masjid, besar masjid, kuliah maghrib 15 orang. Masjid besar, orang 15, duduk semua tepi dinding, balik tiang. Ustaz tengok dia lari sikit, 15 orang. Tapi sekarang alhamdulillah, kita tengok program ilmu di masjid, di surau, di pejabat, di kaki lima, orang mula kembali kepada ilmu agama, belajar tentang Islam. Itulah kehebatan Islam. Jadi kita kena pakat belajar, sumbang ilmu kita kepada agama Allah. Yang dia ilmu mengajar, bantu Islam, tak kira apa yang kita ada.
Bukan mesti ada ilmu agama saja boleh bantu agama, bukan. Kita tak ada ilmu agama, tapi kita ada ilmu berkenaan dengan electrical, pemasangan PA system. Tolong Islam. Kadang-kadang setengah masjid kan bukan pakar pasang PA system tu, AJK je. AJK masjid mekanik motor nak suruh pasang PA system surau masjid, dia tak pandai, dia pakai agak. Dia mana tahu berapa watt amplifier, berapa watt mic, berapa kabel nak pakai, dia mana tahu. Sebab tu kadang-kadang setengah tu mic ada elektrik mic. Ustaz tengah ceramah kena bibir, tegak rambut. Kenapa? Yang tukang pasang tu bukan pakar. Jadi kita pakar dalam bidang itu, kita tolong Islam, tolong masjid, tolong surau, biar nampak hebat. Ini cara dia bantu Islam. Tak semestinya kena ustaz bantu Islam. Boleh baca Quran, boleh baca hadis, hafal hadis, baru boleh bantu Islam. Tidak. Kita ada kemahiran pun, tolong Islam. Kita pakar dalam bidang komputer, kita ni IT designer, tolong Islam. Buat poster cantik-cantik. Kan setengah ceramah ustaz surau masjid, mana dia pandai nak buat poster cantik? Pakai photostat je poster. Kertas A4 itu per hari photostat toner lebih. Hitam legam muka ustaz. Siapa nak pergi dengar ceramah ustaz hitam legam? Orang kata ni ustaz datang Malaysia ke Afrika Utara hari ni. Mana tolong buat poster cantik. Sebab poster tepi jalan ni, kalau poster ceramah tak buat cantik, orang tak tengok. Nak bertanding dengan poster-poster lain, banner-banner lain, banting lain, cantik hak lain. Kalau perempuan dia mudah tertarik, banting apa? Poster apa? Poster jualan penghabisan tahun, jualan tutup kedai. Itulah tarik perhatian. Baru ni ada kat Kuantan kedai jual cermin mata, dia buat iklan besar di jalan. Datanglah kedai cermin mata kami, harga ketika bos tidak ada. Oh, dia ada begitu. Mana harga staf lah jual tu, letak harga sendiri. Mana poster ni kita kena buat cantik, sebab kita memasarkan Islam. Buat cantik. Perempuan dia tertarik dengan poster, dengan mangkuk, pesek. Lelaki pula poster apa dia tertarik? Sampai dekat dengan traffic light, pada tiang poster ubat kuat. Tarik perhatian. Siap ambil nombor telefon ni. Hijau 5 minit dah, lampu hijau tak berubah lagi. Kenapa? Poster ubat kuat punya pasal. Jadi kita nak lawan macam mana? Kita kena cantikkan poster-poster Islam. Itu baru cantik. Ceramah malam ni dengan segala apakah, dengan segala kelebihan dia. Tengok tu poster Maharaja Lawak siap dengan naga gada belakang. Mudah orang tarik. Ni buatlah poster macam tu. Ceramah ustaz sekian, naga seekor duduk belakang. Baru tarik perhatian. Jadi makna tujuan kita pun nak beritahu siapa saja ada apa saja kemahiran, dia boleh tolong Islam. Mari bantu Islam. Agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang selama mana orang-orang jahil yang tak ada ilmu agama tapi dia nak belajar, Islam akan kelihatan hebat. Hebat Islam. Penuh surau masjid. Sampai tak cukup luas masjid, pasang lagi kanopi kat luar. Untuk apa? Untuk dengar ceramah, untuk belajar ilmu agama, ikuti kuliah, baru akan nampak hebatnya Islam dan agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, "Wa ma damal fuqara la yabi'u dinahum bid dunyahum." Selama mana orang-orang awam tidak menjual agama mereka dengan dunia yang sedikit ini, maka mereka akan kelihatan hebat dan Islam ini disanjung dan dilihat mulia. Selama mana orang-orang awam tidak menjual agama mereka. Nak tukar